Terima kasih kepada Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker kerana memberikan ruang untuk saya melakukan penggulungan di sidang mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Undangan Negeri Kedah yang ke-14 dan menjunjung titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Kami di barisan kerajaan bermuafakat bersama demi membangunkan negeri Kedah yang lebih sejahtera, insya-Allah. Yang Berhormat Datuk Speaker, pemerkasaan agenda pembangunan infrastruktur negeri adalah satu perkara yang terpenting bagi meningkatkan taraf dan menambah infrastruktur negeri dalam merealisasikan Pelan Pembangunan Kedah 2035. Dalam hal ini, pihak kerajaan sentiasa memberi keyakinan dan kepercayaan yang penuh kepada agensi yang terlibat, khususnya di bawah portfolio saya, JKR, JPS, KPLB, MADA, Lembaga Sumber Air Negeri Kedah, TNB dan SADA dalam merangka perancangan dan melaksanakan pembangunan Kedah. Kita sebagai pemimpin bagi pihak kerajaan sentiasa membawa semangat, keharmonian dan kerjasama dalam pentadbiran kerajaan bagi menghadapi pelbagai cabaran dalam membangunkan negeri yang kita cintai. Sebagai manusia, kita tidak lari daripada melakukan kesilapan, namun dari kesilapan itu kita jadikan sebagai iktibar dan semangat untuk kita bangkit kembali agar kita sentiasa melakukan yang terbaik tanpa menuding jari kepada sesetengah pihak. Kerajaan Negeri Kedah sentiasa muafakat mendukung isu dan cabaran di peringkat agensi pelaksana agar dapat mencari penyelesaian yang terbaik. Perkembangan terkini kerajaan dalam usaha membangunkan negeri melalui pelbagai projek pembangunan yang dirancang dan dipohon di bawah rancangan Malaysia ke-12 tidak hanya memberi fokus pada penyediaan infra untuk rakyat semata-mata, bahkan turut memberi nilai tambah demi kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, dasar Sungai Kebangsaan DSK yang merupakan dasar baru Kerajaan Persekutuan telah melahirkan program Denai Sungai Kebangsaan yang membangunkan laluan di sepanjang jajaran sungai berfungsi untuk menjadikan sebagai kawasan riadah dan rekreasi. Bawah program ini, Sungai Cenang Langkawi telah dipilih dan projek rintis dengan nilai peruntukan RM200,000 dan ia mampu bertindak sebagai mekanisme penjagaan pelestarian sungai daripada aktiviti pencemaran sejajar dengan fungsi JPS Kedah bertanggungjawab menguruskan penyelenggaraan sungai. JPS Kedah juga akan turut melaksanakan 3 lagi program Denai Kebangsaan, satu sungai di Sungai Petani dan 2 lagi di Kulim High Tech. Manakala bagi melaksanakan projek jalan raya, kerajaan bukan sahaja telah mewujudkan jaringan infrastruktur yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri Kedah, malah memberi impak besar kepada peningkatan taraf hidup kesejahteraan rakyat. Bagi memastikan pembangunan infrastruktur yang berkualiti, JKR sentiasa komited dalam pembangunan infrastruktur rangkaian jalan raya yang terancang, sistematik dan efisien. Kesinambungan projek jalan raya yang berpaksikan rakyat akan terus diberi perhatian demi keselamatan dan keselesaan pengguna. Keselamatan pengguna jalan raya sentiasa menjadi fokus utama JKR dalam pembinaan dan penyelenggaraan jalan raya. Audit keselamatan jalan raya RSA adalah salah satu strategi proaktif yang terbukti berkesan untuk menambah baik keselamatan jalan raya. Yang Berhormat Datuk Speaker, atas kekangan masa, saya akan memberi tumpuan kepada portfolio yang diamanahkan menjawab soalan-soalan yang telah diajukan sebaik mungkin. Untuk rekod, untuk projek-projek yang telah diluluskan. Masuk kawasan lain. Yang Berhormat Datuk Speaker. Tak masuk soalan lagi Yang Berhormat. Tunggu kejap. Saya nak baru nak jawab satu-satu. Kejap boleh Okey. Banyak ni. Untuk rekod Kerajaan Persekutuan telah meluluskan kos pembangunan bagi pembangunan kerja raya, luar bandar, bekalan dan sumber air, pengairan dan saliran di bawah rancangan Malaysia ke-12 berjumlah ringgit Malaysia 6.9 bilion dengan peruntukan rancangan ringgit Malaysia 505 juta untuk siling 2022 daripada 80 projek pembangunan di negeri Kedah. Ini merupakan satu jumlah peruntukan yang tinggi dan menunjukkan keprihatinan Kerajaan Persekutuan dalam membantu membangunkan negeri Kedah. Sebagai contoh, projek yang kita tunggu-tunggu dan nantikan seperti projek skim pemindahan air Jenyang fasa 2 telah diluluskan di bawah RP2. Dan sebagai contoh juga, projek yang disebut oleh Bukit Lada, projek bekalan, menaik taraf jalan kampung di Bukit Lubuk Batu, Mukim Derang, juga telah diluluskan 40 juta. Dan antara projek yang saya perlu sebut kerana dah diminta begitu lama adalah membina dan menyiapkan jalan kampung Badli Shah Air Putih Junjung Kulim.
berharga 190 juta juga telah diluluskan. Membina jalan Batu Lintang ke Jalan Pantai Merdeka, satu jalan yang telah dipohon begitu lama, telah direvise beberapa kali, telah dinaikkan peruntukan kepada 260 juta. Jadi itu satu benda yang sungguh bermakna untuk negeri Kedah. Selain daripada itu adalah menaik taraf jalan kampung dari simpang jalan kampung Bandar Hilir, kampung Carok Padang. Ini daerah Sik juga telah diluluskan. Dan saya juga nak sebut ada beberapa pembangunan LRA juga seperti Tupah yang telah dibatalkan terdahulu telah dikembalikan dengan kos 35 juta. Mengenai jalan, saya rasa untuk Bakar Arang, JKR memiliki kesesakan lalu lintas dan timing lampu isyarat. Untuk makluman pemantauan pihak cawangan kejuruteraan elektrik, JKR Kedah, kesesakan ini hanya berlaku pada waktu puncak, dan di samping itu pembukaan semula semua aktiviti ekonomi dan peralihan fasa pelan pembangunan pemulihan negara ke fasa endemik juga menyumbang kepada peningkatan bilangan kenderaan di atas jalan raya. Bagi mengurangkan tahap kesesakan trafik di laluan ini, pihak JKR dan pihak JKR telah sedang melaksanakan program penambahbaikan sistem lampu isyarat secara berperingkat di sepanjang laluan. Lain pada itu, untuk Bayu mengenai status membaikkan infrastruktur, kerosakan akibat banjir melibatkan jalan JKR, peruntukan telah disalurkan dan kerja perbaikan sedang dilaksanakan. Untuk YB Derga mengenai banyak tiang lampu di jalan langgar rosak dan pokok tidak dipotong, rumput panjang dan tidak kebersihan. Untuk makluman, lampu jalan di jalan langgar di bawah penyelenggaraan Majlis Bandaraya Alor-Star. Kerja pemotongan rumput di jalan JKR dilaksanakan secara rutin bagi jalan persekutuan. Pusingan bagi kerja pemotongan rumput adalah 9 pusingan setahun dan bagi jalan negeri 10 pusingan setahun. Pihak JKR sentiasa memastikan kerja rutin pemotongan kerja rumput ini dilaksanakan mengikut pusingannya. Bagi pihak JKR sentiasa komited untuk memastikan jalan persekutuan dan jalan negeri berada dalam keadaan baik untuk keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya. Bagi kerosakan jalan berlubang, ianya akan ditampal dalam masa 24 jam setelah dikesan ataupun aduan diterima. Untuk Adun Kota Siputih, menambah baik struktur jalan Alor-Star, Jitra, Sanglang. Jalan yang dimaksudkan adalah jalan negeri, iaitu Jalan Gunung Kriang, Jerlun K2 dan Jalan Jitra, Sungai Korok K4. Jalan ini terletak di sebelahan dengan tali air Mada, dan ketiadaan penahan tebing di sepanjang jalan ini mengakibatkan kerap berlaku hakisan tanah di bahu jalan. Bagi tempoh jangka pendek, pihak JKR menyelenggara semula jalan ini secara berkala dengan kaedah pembaikan secara outlay bagi jalan-jalan yang telah mendap dan kaedah pembaikan secara CIPR bagi memperkukuh semula struktur jalan. Bagi tempoh jangka masa panjang, kajian dan bentuk terperinci perlu dilaksanakan bagi memperkukuh tebing sungai bagi mengelakkan jalan mendap dan terhakis, namun ia akan melibatkan kos yang sangat tinggi. Untuk Kota Darul Aman, kerja turapan Simpang Kuala Kedah menyebabkan sistem aliran air yang hujan tidak berjalan dengan lancar. Jalan yang dimaksudkan adalah Jalan Persekutuan, Jalan Kuala Kedah FT078. Untuk makluman, kerja menurap semula jalan tersebut dilaksanakan secara mill and pave dan tidak melibatkan kerja-kerja meninggi aras jalan. Oleh yang demikian, scupper drain yang berada di kerb jalan tidak tertutup dan air permukaan boleh mengalir dengan lancar. Menambah baik dan meningkat aspek keselamatan di Simpang 3 Jalan Bukit Selambau oleh Adun Bukit Selambau, Kerajaan Negeri telah meluluskan peruntukan kerja pemasangan perabot jalan dan mengecat semula garisan jalan yang pudar di lokasi berkenaan. Selain itu, Kerajaan Negeri juga telah meluluskan kerja-kerja pemasangan lampu jalan dan di Simpang 3 Jalan Bukit Selambau. Pihak JKR Kuala Muda akan melaksanakan kerja-kerja ini dalam masa yang terdekat. Okey, ni banjir. Okey, YB saya ni terlalu banyak ni jadi isu ni. Mohd Speaker. Ya, boleh. Jalan yang saya beraduan tu tentang jalan bidang 4 baru yang bermasalah, yang baru siap baru ni. Tapi selepas 2 bulan ada masalah keretakan sana sini lah.
Jalan Bidang Pak Baru. Bidang Pak Baru, Jalan Maris tu ya? Ya, Ahmad Berhormat akan menjawabnya. Okey, baik. Okay. Alright. Penduduk di Kedah dengan jumlah akaun aktif sebanyak 630,125 akaun. Ini masuk SADA ya. Domestik 566,073 akaun dan bukan domestik 64,052 akaun. Menerima bekalan air terawat daripada 36 buah loji. Kapasiti reka bentuk sebanyak 1459 MLD melalui jajaran paip sepanjang 13,103.53 km. Pada bulan Februari 2022 adalah sebanyak 1590 telah diproses. Air MLD melangkaui kapasiti reka bentuk dengan peratusan negatif 8.99%. Oleh itu kita tahu dan kita sedar bahawa air bersih kita memang menurun dan disebabkan itu kita memerlukan LRA yang sedang dibina. Kita ada 5 LRA yang kita dah sembang banyak kali, LRA Pelubang, LRA Jenun Baru, LRA Bukit Selambau, LRA Sungai Limau, LRA Lubuk Buntar, dan kita ada 3 pertambahan LRA yang sedang juga dalam proses, LRA Jeniang Baru, LRA Tupah yang telah diluluskan, yang dulu dibatalkan dan diluluskan, dan kemudiannya projek menaik taraf LRA Jenun Lama. Kesemua ini, 8 LRA akan memastikan tambahan kapasiti sebanyak 431 MLD dan dapat menampung keperluan permintaan air terawat sehingga tahun 2026. Selain pada itu, melalui KASA, kita juga telah melalui program mengurangkan kadar air tidak terhasil NRW Nasional Pendekatan 1 dan juga program mengurangkan kadar air tidak terhasil NRW Nasional Pulau Langkawi. Antara skop kerja yang terlibat adalah kerja-kerja penukaran meter SIV. SADA bersama-sama KASA akan memastikan bahawa prosedur kerja melibatkan penukaran meter SIV adalah mengikut perancangan bagi mengelakkan gangguan bekalan air dalam tempoh yang panjang. Untuk makluman, SADA juga dalam proses perancangan untuk melaksanakan program mengurangkan kadar air tidak terhasil secara holistik. Setelah mengambil alihan konsesi Kekaliwork Langkawi dan AAUI, penjimatan kos daripada kedua-dua konsesi ini dapat disalurkan kepada penambahbaikan sistem bekalan air negeri Kedah. Jadi antara kerja-kerja yang sedang dilaksanakan adalah penukaran paip dari jenis asbestos simen kepada mild steel cement lining, pembaikan dan pengaktifkan semula rumah pam dan tangki. Selain itu, sistem pemprosesan LRA Jeneri sedang ditambah baik bagi mengelakkan pengurangan pengoperasian LRA ketika kerja-kerja pencucian tangki mendapan dijalankan. Selain daripada itu, meningkatkan pengeluaran air bersih di LRA Jenun Lama, projek penggantian paip pengepaman bersaiz 600 mm juga dari LRA ke tangki Bukit Jamboi, serta sistem mekanikal dan elektrikal juga dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik oleh SADA dengan perolehan secara tender. Di samping itu, dengan penjimatan ini, SADA telah melakukan pembelian sebanyak 11 buah lori tangki bagi menghadapi krisis bekalan air terutamanya ketika musim kemarau. Sehubungan dengan itu, bagi meningkatkan mutu kualiti perkhidmatan SADA, beberapa inisiatif sedang dilaksanakan. Antaranya adalah menambah kaki tangan di SADA Info Center untuk menangani isu tempoh layanan yang lama bagi setiap aduan melalui hotline. Di samping itu juga, SADA telah membangunkan beberapa standard operasi prosedur SOP bagi setiap jabatan dan seksyen, terutamanya berkaitan permohonan pemulangan deposit. Proses permohonan pemulangan deposit akan mengambil masa selama 60 hari ke 90 hari. Itu dia punya piagam. Secara keseluruhan bergantung kepada kelengkapan dokumen dan tiada masalah tunggakan bil air. Ini bagi memastikan setiap permohonan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Yang ahli-ahli yang berhormat, yang berhormat Datuk Speaker. Tajuk air lagi. Belum air lagi. Yang buat duduk. Saya ada nak jawab yang buat full. Projek pembangunan, ahli yang berhormat, saya ingin berkongsi berkenaan cabaran kerajaan dalam melaksanakan projek pembangunan negeri. Pelaksanaan projek 5 RA ini berlaku secara serentak merupakan satu perkara yang amat mencabar. Bahkan pada masa yang sama kita juga dalam fasa perancangan untuk melaksanakan tambahan 3 LRA lain.
Peningkatan ketara beberapa bahan binaan pada masa endemik ini telah banyak memberi cabaran kepada kerajaan bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, kerajaan telah mengambil tindakan dengan pelaksanaan syarat perubahan harga, variation of price VOP, dalam kontrak kerja pada 15 Julai 2021 bermula 1 Januari hingga 31 Disember 2021. Dan perkara ini turut dilanjutkan pelaksanaannya melalui pelaksanaan VOP 2022 hingga 30 Jun 2022. Pendekatan ini sangat membantu pihak kontraktor untuk melaksanakan projek agar siap seperti dijadualkan. Antara bahan yang terlibat dalam VOP adalah mild steel round bars, high tensile deformed bars, crusher run, transformer, motor pump set dan water pipe dan sewerage pipe. Selain daripada itu, isu demand dan supply juga turut menjadi cabaran pelaksanaan projek semasa endemik ini berlaku akibat permintaan yang tinggi daripada kontraktor projek di seluruh negara, terutama di negeri Kedah yang mempunyai projek yang agak tinggi jumlahnya. Bahan perlu ditunggu pada masa yang agak panjang sebelum dapat dilaksanakan. Saya nak jawab ni. Okey. Untuk suka menanti. Kerajaan negeri sentiasa mengambil perhatian berkenaan pelaksanaan pengambilan balik tanah bagi projek menaik taraf 5 LRA yang sedang dilaksanakan. Dengan mengambil kira faktor dasar semasa di peringkat kementerian, tindakan sewajarnya perlu diambil oleh kerajaan negeri bagi memastikan pelaksanaan projek yang turut melibatkan pengambilan tanah dapat diuruskan dengan sebaiknya. Pada 24 Julai 2019, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi MEA, kini dikenali sebagai Unit Perancang Ekonomi EPU JPM, secara prinsipnya telah bersetuju atas perluasan skop ke-5 projek menaik taraf LRA di negeri Kedah bagi pengambilan balik tanah dengan menggunakan penjimatan kos GST. Perluasan skop ini adalah dengan mengambil kira kaedah pembiayaan 5 projek LRA pada waktu itu adalah secara pinjaman dan pemilikan tanah didaftarkan di atas Kerajaan Negeri Kedah. Walau bagaimanapun, setelah kerajaan negeri memuktamadkan perjanjian penstrukturan migrasi 4 projek menaik taraf LRA Jenun Baru, Bukit Selambau, Sungai Limau dan Lubuk Buntar Lama telah diluluskan hapus kira pinjaman kerajaan persekutuan seperti mana dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 15 Mei 2019 kerana dikategorikan sebagai projek bekalan air luar bandar. Susulan daripada itu, pihak UPE JPM telah meluluskan kaedah penukaran kaedah pembiayaan projek bagi 4 projek LRA tersebut daripada pinjaman kepada langsung geran pada 23 Jun 2021. Garis panduan RMK 11 telah dikeluarkan pada 19 Disember 2014 telah menetapkan bahawa perolehan tanah menggunakan peruntukan kerajaan persekutuan perlu dipindah milik serta didaftarkan atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP. Justru itu, pendaftaran pemilikan tanah di atas PTP adalah tidak selari dengan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Ogos 2007 di mana kerajaan negeri akan menyerahkan aset air atau memajakkan aset air kepada PAAP dan PAAP akan memajak kembali aset air tersebut kepada operator air dengan kaedah sewa pajakan. Oleh hal yang demikian, kerajaan negeri perlu menanggung kos pengambilan balik tanah bagi tujuan pelaksanaan 4 projek LRA ini. Dan pemakluman berkenaan perkara tersebut telah dibuat secara rasmi oleh Bahagian Bekalan Air Kasar pada 5 Januari 2022. Atas itulah kita ada satu usul mengenai bajet tambahan tersebut. Ya. Dan kita rujuk jumlah tersebut mengikut kadar yang telah diberikan oleh JPPH. Ya, jadi kita perlu ikutlah. Ya. Dan total yang memang ada dalam anggaran JPPH adalah 15.56 juta. Okey, mengenai SADA, bakal Arang ada tanya mengenai sering terputus bekalan air dan tekanan air rendah di Taman Keladi dan Taman Angsana. Gangguan bekalan air di Taman Keladi dan Angsana adalah disebabkan terdapat pertambahan perumahan baru dan industri yang semakin bertambah, menyebabkan sistem agihan dan saiz pipe sedia ada tidak lagi dapat menampung keperluan. Bagi memastikan pengguna mendapat bekalan air, Pelan jangka pendek 2022 akan dilaksanakan dan akan mengkaji semula mengkaji semula terhadap sistem agihan air sedia ada dengan melaksanakan agihan semula di kawasan tersebut.
Pihak pelan juga melaksanakan kerja-kerja NRW di kawasan tersebut. Pelan jangka sederhana 2022-2024, program penggantian pam air bersih dan air mentah yang berusia di loji rawatan air sedia ada akan dijalankan bagi meningkatkan kapasiti loji rawatan air dan dapat menyalurkan lebihan air bersih kepada pengguna. Bagi pelan jangka panjang 2025 hingga 2026, kapasiti bekalan air dapat ditingkat dengan siapnya pembinaan LRA Bukit Selambau dengan kapasiti 40 MLD dan LRA Jenyang baru dengan kapasiti 30 MLD. Saya sedia maklum berkenaan beberapa isu bekalan air yang dibangkitkan dan ahli berhormat, khususnya berkenaan isu paip lama, kebocoran paip menjadi punca terputus bekalan air ataupun tekanan air rendah di kawasan-kawasan tersebut. Kita sedia maklum, kita sedang menyediakan 5 dan 3 dalam perancangan. Walau bagaimanapun, selain pada pelaksanaan projek menaik taraf LRA, kerajaan melalui SADA sedang merancang untuk melaksana projek NRW secara holistik berasaskan prestasi negeri Kedah selama 15 tahun dengan ceiling cost yang hampir 900 juta dengan menyasarkan pengurangan NRW sebanyak 25% sepanjang tempoh 15 tahun. Untuk soalan daripada Kulim mengenai lembangan mengenai empangan di Kulim. Lembangan Sungai Muda merupakan lembangan sungai terbesar di negeri Kedah dengan keluasan 4,219 km persegi dengan panjang sungai 178 km. Kerajaan Negeri Kedah melalui Lembaga Sumber Air Negeri Kedah telah mengemukakan cadangan pembinaan baraj baru Kampung Pantai Perai dan Takungan Pinggiran Sungai TAPS, Tampung Terat Batu daerah Kulim kepada KASA dalam rancangan Malaysia kedua RP2 RMK12 yang telah diluluskan dan telah mendapat kelulusan dan dilaksanakan kajian pelaksanaan projek pada tahun ini. Selain daripada itu, Elsan juga telah mengumumkan cadangan pembangunan kolam air pinggiran Sungai TAPS Kampung Kuala Sedim untuk dilaksanakan untuk RP3 rancangan Malaysia ke-12. Selain daripada itu, bagi menampung permintaan bagi bekalan air mentah di Sungai Muda, KASA telah meluluskan dan akan melaksanakan projek pembinaan baraj baru di rantau panjang Sungai Muda yang akan meningkatkan pengeluaran bekalan air sebanyak 1,500 MLD sehingga 2,000 MLD. Projek dijangka akan dilaksanakan tahun 2022 sehingga 2025. Pembangunan sumber air di Pulau Langkawi turut tidak dikesampingkan. Dalam hal ini, KASA telah meluluskan pelaksanaan 3 projek sumber air, 1 menaik taraf empangan Padang Saga kapasiti 5 MLD, pembinaan baharu kolam simpanan tambahan Padang Saga 15 MLD, hak ni yang orang panggil bundled storage tu, perkataan dengan izin bundled storage. Yang ketiga, pembinaan empangan bawah tanah di Padang Maksirat kapasiti 30 MLD dengan kos lebih kurang ringgit Malaysia 336 juta ringgit. Lain-lainnya adalah mengenai projek rancangan tempatan banjir. Saya takut saya silap ni. Okey. Rancangan tempatan banjir Sungai Limau mengeluarkan soalan mengenai rancangan tempatan banjir akan mengganggu aktiviti pesawah. Terdapat 3 projek rancangan tempatan banjir RTB Sungai Kedah Anak Bukit, RTB Package Pendang 1 dan RTB Package Pendang 2 sedang dilaksanakan. Pejabat Jurutera Projek JPS Negeri Kedah sentiasa memantau segala aktiviti dijalankan sepanjang projek di kawasan Terusan Selatan dari Rumah PAM Paya Kecut hingga ke Jalan Kampung Kelantan di Kampung Dulang Besar. Status semasa pengorekan sedang dijalankan dari hilir iaitu CH2700 27,000 Kampung Dulang Besar. Pengorekan sepanjang 3 km sehingga 5 km di Terusan Selatan ini tidak akan mengganggu pengairan paras aras air ke pesawah yang sedia ada di kawasan tersebut. Manakala aktiviti pengorekan yang sedang dijalankan di CH8 jalan tepi Jalan Jenun iaitu kerja-kerja pembersihan kawasan termasuk menebang pokok, pihak JPS akan memastikan sisa bahan buangan tidak menghalang sistem pengairan. Pihak JPS sentiasa berusaha memastikan segala perancangan kerja yang dijalankan oleh pihak kontraktor tidak akan mengganggu sistem pengairan sedia ada. Ianya adalah termaktub dalam dokumen kontrak. Untuk Bukit Lada, dia tak jawab ya.
persediaan JPS untuk membuat persediaan awal bagi menghadapi banjir khususnya Taman Puteri oleh Bukit Ladar juga. JPS telah melaksanakan 2 projek bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan Taman Puteri, iaitu penyelenggaraan saliran di Sungai Durian dengan kos RM20,000 dan kerja-kerja penstabilan tebing Sungai Durian dengan kos RM20,000. Bagi tahun 2022, pihak JPS akan melaksanakan 2 projek lagi kerja-kerja penstabilan tebing sungai di kawasan tersebut mengikut pada peruntukan yang diluluskan. Saya kira ada 2 loji yang disebut banyak. Bukit Selambau bertanya mengenai kawasan banyak tidak ada air. Saya nak spesifik secara dengan izin nak menceritakan mengenai loji Bukit Selambau kepada Adun Bukit Selambau. Loji Bukit Selambau adalah tambahan 55 km pipe akan dipasang. Dia akan meningkatkan, seperti saya kata tadi, meningkatkan keupayaan daripada 30 MLD kepada 70 MLD. Yang saya nak cerita kepada Yang Berhormat adalah beberapa spek yang memang akan membantu kampung-kampung yang YB sebutkan tadi. Kita akan membina sebuah tangki imbangan di Bukit Lembu. Kita juga akan buat pembekalan dan pemasangan paip pengepaman dari loji ke tangki imbangan Bukit Lembu sepanjang 13 km. Kemudian ada satu lagi spek 4, pembekalan dan pemasangan paip dari tangki imbangan Bukit Lembu ke tangki Bukit Inas 17 km. Kemudian nombor 5, pembekalan dan pemasangan paip dari tangki Bukit Inas ke tangki air Menara Merbuk. 6, pembekalan dan pemasangan paip dari tangki Menara Merbuk ke Simpang 3 Pasir. Ke-7, pembekalan dan pemasangan paip dari Simpang 3 Pasir ke Kampung Singkiak. Ke-8, pembekalan dan pemasangan dari Kampung Singkiak ke Tanjung Dawai. Ke-9, pembekalan dan pemasangan dari tangki Bukit Inas ke Kampung Langgar. Ke-10, pembekalan dan pemasangan paip dari Kampung Langgar ke Segantang Garam. Ke-11, pembinaan sebuah tangki air berkapasiti di Merbuk 129 liter. Dengan adanya Bukit Selambau, kita perlu menunggu sedikitlah. Dengan adanya Bukit Selambau, kita pasti akan dapat mengatasi ataupun menyelesaikan masalah-masalah air. Walau bagaimanapun, untuk masa terdekat, kita mohon Bukit Selambau untuk berbincang dengan saya langkah-langkah penyelesaian jangka pendek untuk diselesaikan kepada rakyat. Sungai Tiang, masa lebih dah 3 minit dah. Sungai Tiang, Nak ada tutup satu saya. soalan. Ya. Ya. Jangka masa bila boleh siap projek MLD dekat Kalau buat lama dah siap. Tapi sebab baru buat, kita nak tunggu 2 anggaran tahun. masa, deadline, timeline. Ya, kejap saya bagi timeline. Saya pun nak tengok. Saya ada 8 MLD. Sekejap. Dia semuanya Mei. Jangka siap Disember 2023. Okey, terima kasih. Okey, alright. Saya nak tutup sebab saya tak mau habiskan masa. Yang Berhormat Datuk Speaker, kita di Barisan Kerajaan Negeri tetap konsisten dan komited memastikan pelaksanaan hala tuju negeri bagi menjamin kesejahteraan rakyat secara telus berintegriti. Bertunjangkan kepada Islam sebagai panduan sejagat, berpandukan prinsip good governance, ketelusan dan bertanggungjawabkan sebagai kerajaan, insya-Allah dengan niat dan ikhlas dan murni ke arah kebaikan, negeri Kedah akan sentiasa dipayungi rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ saya sudah mengucapkan penghulungan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turut menyokong ucapan tuanku. Waalaikumsalam.